Awak semasa dekat kejadian dekat shopping mall tu, saya sepatutnya mempertahankan awak walau apa cara sekalipun. Tapi saya tak buat apa-apa pun. Tapi masa saya berlawan dengan coach tadi, saya dah mula sedar. Saya dah tahu dah apa kesilapan saya yang sebenarnya. Kesilapan saya adalah saya sepatutnya pertahankan awak walau apa cara sekalipun. Sebab tu awak masuk kelas Muay Thai kan? Awak, kesilapan awak yang kena cari tu tak ada kaitan langsung dengan berlawan ataupun nak mempertahankan saya. Awak salah. Awak tak faham lagi ni. Jadi? Jadi awak tinggal lagi 26 hari lagi lah untuk cari kesilapan awak. Hai. Wow, itu antara sedutan drama 20 Hari Mencari Cinta yang mana ada kait rapat jugalah dengan topik yang kita bawakan hari ini, GPS ke hati awak. Kita nak perjelaskan kepada anda penonton yang mana GPS ke hati awak ni macam-macam sebenarnya yang boleh kita kongsikan. Bagaimana memikat, bagaimana antara strategi dalam kita mengharmonikan rumah tangga tu. Banyaklah sebenarnya yang nak kita kongsikan hari ini. Dengar-dengar macam banyak tips awak nak kongsikan ni. Cuba-cuba. Keharmonian rumah tangga awak. Okey, kita nak kongsikan bersama dengan anda penonton yang seperti telah pun dijanjikan awal tadi. Kita akan bersama dengan tetamu yang ada di studio dan juga di dalam talian. Kita bersama dengan Hajah Nelly Dia Sandro. Apa khabar Nelly? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dan juga kita bersama dengan suami beliau. Kita bersama dengan Muhammad Hafiz Helmi. Okey. Terima kasih kedua-duanya. Sebelum nak tanya kepada doktor, ataupun nak perkenalkan doktor, saya ada pick up line untuk Nelly. Silakan. Okey, saya nak tanya, awak cuci muka dengan gula ke? Kenapa? Sebab awak manis sangat. Okey, kita juga bersama dengan Dr. Tengku Asmadi Tengku Muhammad selaku perunding dan juga pakar motivasi kita yang berada dalam talian ketika ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum, Doktor. Doktor boleh tolong unmute. Assalamualaikum. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar saya ya? Dengar jelas. Macam mana keadaan anak, Doktor? Dia kena COVID, dia ni lepasan SPM, nak belajar bekerja sendiri, dah bekerja tu kena COVID. Jadi saya pun batuk-batuk, jadi saya tak berani nak ke studio. Tak nak jadi penyebab penyumbang virus kepada mereka yang ada di studio hari ini. Tapi terima kasihlah kita ucapkan banyak-banyak kepada doktor walaupun dalam keadaan kurang sihat dan juga kesibukan, sudi juga nak bersama dengan kami pada tengah hari ini. Nak bagi pick up line tapi hujung nanti. Okey. Doktor, kita bercakap tentang topik kita hari ini iaitu GPS ke hati. Kami dah kongsikan tadi bagaimana untuk kita sama-sama memandu arah kepada hati pasangan itu sendiri. Kalau bercakap tentang hubungan perkahwinan ni doktor kan, pasti ada pasang surutnya. Orang kata rumah mana yang tak dilanda badai kan. Tetapi kalau kita bercakap tentang cara ataupun pentingnya untuk mengambil hati pasangan ini, adakah ia bermula seawal usia perkahwinan ataupun nanti dah 5 tahun kahwin, 10 tahun kahwin baru kita nak belajar untuk ambil hati pasangan. Kalau doktor boleh kongsikan dahulu di awal perbincangan ini. Okey, ambil hati pasangan. Sebenarnya ambil hati pasangan ni bermula di saat zaman bercinta lagi. Malah waktu bercinta lah yang paling dia jaga untuk ambil hati pasangan ni. Kan? Ada yang bagi bunga, tunjuk yang dia ni romantik, tunjuk yang dia ni bagus, dia ni seorang yang boleh diharapkan dan sebagainya. Ambil hati pasangan pada permulaan tu memang hebat. Tapi bila dah 5 tahun kahwin, 10 tahun kahwin, perkara ni kadang-kadang diabaikan sebab dia rasakan benda tu tak sepenting di awal-awal percintaan dan perkahwinan. Sebenarnya GPS ke hati ni kena terus dilakukan. Makin ketua sebenarnya kita patut menjadi orang yang makin ambil berat tentang hati pasangan kita. Jangan GPS tu pergi arah lain pula Itu bahaya. Okey. Okey, sekejap lagi kita nak tanya kepada doktor bagaimana untuk kita nak teruskan GPS itu untuk satu hati sahaja kan. Okey, tapi sebelum tu kita nak tanya kepada Nelly lah. Antara pengalaman-pengalaman manis kan GPS tu tersasar ke hati awak daripada Hafiz, apa agaknya? Dia pakai GPS, dia bukan pakai panah Sebab Hafiz ni dia seorang yang sangat private tau. Dia bukan seorang yang banyak bercakap sangat. Dia memang sebenarnya Nelly dengan Hafiz ni kita punya perangai kontra. Maknanya Hafiz ni bukan seorang yang banyak bercerita, banyak bercakap. So kita tak tahu apa sebenarnya
dia ni apa yang dia suka apa tidak, tapi dia okey je. So bila Nelly makin kenal Hafiz, kita tahu dah rentak dia. Dia pun at the same time cuba untuk mengenali Nelly, sebab bagi Nelly setiap manusia ni dia berubah kan, sentiasa berubah, sentiasa evolve. So kita tak boleh nak buat macam hari ni kita kenal dia, belum tentu esok dia orang yang sama. Mungkin benda yang kita pernah suka, kita jadi tak suka. Benda yang kita tak suka tu boleh jadi kita suka kan. Jadi dalam keadaan kita nak mengenal pasangan tu, kita kena berlapang dada untuk tahu yang pasangan kita ni akan sama juga manusia yang akan sentiasa belajar. Everyday a learning process. So benda tu sikit sebanyak membuatkan Nelly macam okey, Hafiz dia jenis tak cakap banyak, tak bernasihat, tapi dia tunjuk perbuatan. Maksudnya action dia lebih daripada apa kata-kata dia. So benda tu secara tak langsung membuatkan kita ni perempuan kan senang cair, senang lembut. So Nelly kan macam Kak Fiza tahu, Nelly dulu awal-awal dulu seorang yang sangat semua benda macam nak cepat apa semua kan. So bila Hafiz ni dia banyak tonkan Nelly dengan cara dia tersendiri, di mana dia ikut cara Nelly, tapi at the same time bila benda tu Nelly dah macam over kan, cross the line tu, Hafiz akan macam ingat kita punya ni macam tu. Rasanya benda tu yang penting, bila pandai tahu bila nak nasihat, bila yang kita nak sama-sama. Okey. Ada banyak poin yang daripada Nelly katakan ini. Antara pertama sekali perbezaan personality. Orang cakap perbezaan itu melengkapkan sesebuah pasangan itu. Kemudian bagaimana mempelajari perkara yang baru setiap hari untuk kita mengenali pasangan kita, and how we evolve, dan bagaimana kita belajar. Ini yang dipandu. Kita nak tanya kepada pemandu. Bila kita cakap tentang memandu ni kan, dalam perjalanan dari rumah nak ke Sri Pentas tadi pun, mungkin anda berdua terpaksa melalui lampu merah. Mungkin kita nampak ada orang aksiden tepi jalan dan sebagainya. Ada macam-macam cabaran untuk sampai ke Sri Pentas, ke destinasi itu. Bagi Hafiz sendiri sebagai pemandu GPS ke hati Nelly dia ni, pada awalnya ada banyak tak cabaran? Pada awalnya, because umur kita berbeza kan. So, but as a leader, peranan sebagai suami ni, kita kena saling, both ada peranan penting sebenarnya. I mean, to reach the destination tu, both kena main peranan. So, one side sebelah saja pun tak cukup. Kiranya Nelly waste kan? Kiranya contoh Nelly yang buka jalan nak pergi ke sana, Hafiz memandu. So bila kita dua-dua bekerjasama untuk bagi tahu jalan kiri lagi dekat ke, kanan lagi dekat ke, time tu yang kita boleh tahu melengkapi tu. Maksudnya macam the journey tu is together. Mana destination kita nak sampai tu. Yang penting sampai juga dekat Sri Pentas macam tu kan. Tapi berjalan jalan A ke jalan B ke, itu sama-sama kena decide bersama macam tu. Seronok saya dengar perkongsian saya. Apa yang penting? Kerjasama. Okey, kita nak tanya kepada doktor. Tadi doktor dah kongsikan, ada juga dalam kalangan pasangan ini di awal-awal manis, segala-galanya boleh diberikan, tapi dah 2, 3, 4 tahun, anak dah 2, 3 orang dan sebagainya, dah hilang dah. Doktor, GPS pun dah tak tahu pergi mana. Macam mana sebenarnya untuk kita nak kekalkan untuk memikat pasangan kita dengan cara tersendiri? Okey, bila kita sebut GPS, bila kita ada GPS di tangan, apa maknanya? Maknanya kita telah tentukan destinasi yang kita nak tuju. Jadi di awal perkahwinan, kita kena tetapkan perkahwinan ini ke mana nak dituju. Sebab itulah kita kena tetapkan contoh, okey, perkahwinan ini akan berakhir dengan kebahagiaan sampai mati, sampai ke jannah, sampai ke anak cucu cicit. Maknanya itulah perjalanan kita. Sebab tu kepada mereka yang dah berkahwin, terutamanya kepada kaum suami, kaum lelaki, saya selalu pesan, cubalah seboleh-bolehnya padam perkataan cerai ini daripada kamus pemikiran. Maknanya tak ada perkataan cerai ini di dalam pemikiran kita. Kalau berlaku katakan gelombang, ujian ataupun kesilapan, pergaduhan, maka tak kisah semua tu, tetapi penyelesaian tetap kerana kita nak bagi cari cara untuk bersatu bersama dan sebagainya. Sebab kita kena faham kesalahan ni tetap akan berlaku sebab kita ni bukan maksum, kita manusia biasa. Pasti buat salah, pasti buat silap. Cemburu itu indah. Kemudian gaduh-gaduh sikit-sikit itu ada manisnya. Apabila dah berbaik-baik semula, itu satu hari nanti kenangan, bercerita. Jadi itu sebenarnya kehidupan. Sebab saya sendiri pun lalui kehidupan alam perkahwinan dah lebih 30 tahun. Bukan tak pernah bergaduh, bukan tak pernah berperang, bukan tak pernah orang kata terasa hati, merajuk, bukan tak pernah kena tidur luar. Kan? Semua tu kita lalui.
Tetapi itu bukannya alasan untuk kita hancurkan mahligai perkahwinan. Jadi GPS kita tu kena betul. Di mana destinasi kita nak tuju tu kena betul. Dalam perjalanan ada lubang, ada kemalangan berlaku, ada perkara-perkara yang kita kena melencong, tak jadi masalah. Jadi insya-Allah bila GPS kita betul, maka kita akan jadi orang yang berjaya dalam alam perkahwinan. Saya teringat ni satu lagu ni yang mana dinyanyikan. Ingat tak lagu dinyanyikan oleh Uji Rashid dengan Hair Amil? Ingat tak lagu apa tu? Lagu apa? Kalau hati sudah Amboi, suka, doktor. semua indah saja. Jadi bila hati sudah suka, semuanya indah belaka. Jadi dalam hati kita ni kena belajar suka pasangan kita. Mungkin sebelum kita kahwin kita tak kenal sepenuhnya, tetapi lepas kita kahwin barulah kita kenal perkara-perkara yang belum kita kenal. Kenal itu adalah untuk lebih suka, lebih sayang, lebih kasih, bukan lebih benci. Dan insya-Allah dengan cara macam tu GPS kita akan terus sampai ke destinasi. Okey. Tadi doktor nyanyi lagu Uji Rashid dengan Hair Amil. Adakah itu lagu tema percintaan doktor? Okey, sebenarnya doktor ada juga komen rakan kita di Facebook. Katanya GPS ke hati mereka ni, dia pun ada lagu juga. Bila dia nak mengharmonikan hubungan rumah tangga dia, dia akan buka lagu Mas Idayu, Cintaku 100%. Nyanyi sikit. Tak apa. Okey. Okey. Jadi kita nak tanya juga kepada Hafiz dan juga Nelly. Hafiz sendiri ada lagu tema kan anda berdua? Lagu tema tak adalah. Lagu yang mengingatkan kepada adalah Hafiz dia seorang yang Nelly sebenarnya Nelly pun tak tahu. Nelly kita dalam seni kan, tapi Hafiz langsung dia tak ada lagu ke yang dia suka, yang betul-betul yang dia punya minat tu tak sama macam Nelly. So banyak benda Nelly introduce kat dia. Banyak lagu ni cakap okey ni lagu kita macam nak kena ada momen-momen macam tu. Lagu wedding lah kan. Macam wedding song, macam lagu. Banyaklah sebenarnya lagu tapi tak nak share. Okey, itu rahsia. Kita nak tanya kepada Hafiz. Macam tadi Hafiz dah kongsikan as a leader bagaimana kita nak memandu kepada hubungan cinta ini ataupun perkahwinan ini. Kita sentiasa mengharapkan rasa kasih, sayang, cinta yang kita bina sewaktu diijab kabulkan itu, perasaan yang sama itu akan kekal sampai ke akhir hayat. Tetapi Hafiz, kalau kita cakap tentang menjadi pemandu arah ke arah perkahwinan yang lebih baik, sakinah dan mawadah, bagaimana Hafiz melihat banyak perubahan-perubahan yang sama-sama dilalui oleh anda berdua selepas mendirikan rumah tangga? Alhamdulillah lah. Dia cara nak mendidik dia ni macam dia dah mention tadi lah. I have to do it my way. So manusia ni berbeza-beza, dan peranan lelaki suami pun dia ada cara masing-masing sebab dia kenal isteri dia masing-masing. So I mengenal Nelly ni seorang yang macam dia akan ingin tahu bila kita buat. So dengan cara macam tu slowly dia berubah dan alhamdulillah dia menuju ke arah yang betul lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan kan. So kalau macam Nelly sendirilah kan macam melihat kepada pelbagai transisi, transformasi dan sebagainya. Tapi dalam hubungan rumah tangga, saya mengenal Nelly seorang yang sangat manja. Daripada umur belasan tahun lagi kan Nelly ini seorang yang sangat manja. Jadi bila masuk ke alam rumah tangga, kita kena jadi lebih dewasa, lebih matang. Bagaimana Nelly melihat memandu arah ini banyak juga sama-sama membantu? Mulanya Nelly memang tak faham tentang rumah tangga. Maksudnya kena ingat kita berkawan, bercinta tu bila masuk rumah tangga tu, bila berkahwin tu Nelly ingat sama macam girlfriend boyfriend dulu. Macam okey dia cara kita sama-sama kena work things out together, tapi sebenarnya bila dah masuk dalam perkahwinan dia membuatkan kita matang secara tak langsung. Maknanya bila Hafiz kiranya Nelly dulu macam cepat memberontak, cepat ni tak boleh ni, salah sikit je tak nak ni kan. Tapi bila Nelly dengan pasangan yang tenang, jadi kita pun jadi tone down juga. So benda tu secara tak langsung Hafiz dia bukan seorang yang dia mendidik tapi dia tak dictate. Dia tak memaksa. Dia macam apa dia buat tu dia tunjuk apa dia buat. Nelly sendiri ada keinginan yang ingin tahu. Maksudnya bila tengok dia jaga solat, dia apa semua, kita pun jadi macam nak jugalah ikut. So cara tak langsung tu dia mendidik kita dengan perbuatan dia. So secara tak langsung Nelly pun macam jadi setiap manusia dia akan ada jauh di sudut hati dia ada rasa nak berubah jadi lebih baik kan apa semua. So benda-benda tu Nelly praktikkan macam slow-slow, baby step. And then Hafiz pun bagi moral support tu penting. Sebab kita memang nak menjadi lebih baik, tapi kadang-kadang kita tak tahu jalan mana kita nak pergi. Kan? Kadang-kadang mungkin dia dah usia dah jauh dengan Nelly tak sampai lagi umur dia, tapi dia pernah lalui umur Nelly. So benda tu dia dah tahu usia kita macam ni, kita punya perasaan perangai kita masa muda
apa yang kita nak, apa itu semua berbeza dengan bila dia dah berumur sekarang ni. Tapi Nelly tak pernah sampai ke umur dia. Jadi benda tu kena meet halfway. So kena jumpa tengah di mana Hafiz akan banyak nasihat dia tu pun macam benda yang subtle je, dia bagi impact yang okey macam tu. And Hafiz ni dia suka setiap malam dia suka dengar ceramah. Nelly rasa benda tu sangat penting. Bila dia selalu buka ceramah, dia play je, kita dengar. Kadang-kadang bila ceramah tu ada benda poin-poin betul yang masuk hati kita, kita macam ya betul lah. Macam ni kita jadi lagi ingin tahu. So benda tu sebenarnya cara kita bagi pasangan kita untuk, mungkin bukan kata-kata kita tu kita tak macam dengar sangat. Kadang-kadang bila suami bagi nasihat kita macam dengkil, macam tak ada dengar. Tapi bila buka ceramah benda yang fakta, fiqh yang betul, kita dia macam mungkin nak tahu. So tu cara dia merubah macam sikit-sikit baby step Nelly nak berubah slow macam tu. Banyaklah sebenarnya personality Nelly berubah daripada dulu dengan sekarang. Dari segi kawal emosi, temper, benda-benda tu semua macam banyak turunkan. Alhamdulillah. Seronoknya dengar. You cannot discount also lah. Isteri pun main peranan untuk nasihat suami juga. Tak boleh discount, Tak boleh discount. Tak boleh macam bila suami dia macam try to dictate kan. You have to follow my ways. Then you tak faham lah each other. So we need input from isteri juga. Komunikasi itu penting. Ya, seronok saya dengar harmoni pasangan ini. Okey, kita ada komen daripada penonton kita. Syasha, apa beza GPS awak kalau GPS tunjukkan jalan? Kalau awak tunjukkan jalan ke hati saya. Okey, ada kala susah kita nak ambil hati pasangan. Tapi kalau pandai mainkan peranan campur dengan lawak, InsyaAllah pasti ada jalan kebahagiaan ini. Cara Syasha, cara Hafiz dan Danny lain. Kita nak dengar juga cara-cara GPS ke hati awak daripada pandangan orang ramai. Jom kita dengarkan. Silakan. Selalu saya akan buat kejutan lah, surprise dekat dia. Contohnya bila saya ambil dia ke apa, saya akan belikan something untuk dia. Contoh macam bunga ke, and then makanan lah kot. Sebab makanan saya perasan dia suka kalau saya beli makanan. Cara I untuk pick up pasangan I dengan masakan, makanan kegemaran dia. Itu sama soto. Selalunya every weekend kita akan keluar sama-sama lah. Kita akan spend time, kita akan pergi tempat yang husband I suka. Contohnya macam kita pergi berkelah dekat air terjun, ataupun kita pergi mandi-mandi dekat pantai. Macam pasangan saya suka outing, keluar berjalan-jalan. Jadi saya akan bawa pasangan saya tu keluar berjalan-jalan, beriadam, mengambil udara luar. Jadi dengan cara macam tu, insyaAllah mungkin boleh kukuhkan lagi hubungan antara pasangan. Penting sebab bila, takkanlah masa awal-awal bercinta je kita nak beria kan. So I think benda tu kena selalu buat kan, macam bergurau, buat kejutan, benda-benda yang kadang diorang ni bukanlah minta lebih pun. Kadang kita bagi small things tu pun diorang dah appreciate pun, dah cukup insyaAllah bahagia. Bagi I, kenapa pentingnya kita perlu pikat hati pasangan kita adalah sebab kita nak sehidup semati dengan dia sampai bila-bila. So of course lah kita kena jaga hati pasangan kita. Kita kena tahu apa yang dia suka, apa yang dia tak suka. Kita berhadap dengan dia 24 jam dan selamanya. So kita kena ada give and take, and also bertolak ansur lah kalau dia tak tenang, apa semua. Kita pun jadi tak tenang. So kena sama-sama bertolak ansur lah dalam rumah tangga kita. Jadi pentingnya memikat hati sebab kita perlu ada two-way communication yang baik, yang boleh mengeratkan hubungan antara pasangan supaya kita akan kekal bahagia hingga ke anak cucu kita. Sebab dengan communication kita tu bukannya just boleh mengeratkan hubungan, jadi terutama anak-anak kita juga akan tengok cara kita komunikasi dengan pasangan kita tu akan membuahkan hasil keluarga yang bahagia. Tadi pendapat orang ramai yang sama-sama kita raikan. Setiap daripada kita ini mungkin mempunyai cara yang berbeza-beza kerana bahagia itu kita yang cipta dengan cara kita. Ada satu lagi komen dan pendapat daripada Syam Angah. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Double F dia kata. Fatin dan Fiza. Dan tetamu katanya, zaman saya ni tak ada GPS. Masa tu guna kompas je doktor, dia kata. Dan maps. Kompas yang digunakan ketika itu nampaknya menuju ke hati Puan Fatimah, isterinya lah tu kan. Dan pada masa sama, direct
direction itu sama menunjuk ke arah kiblat. Alhamdulillah dah 14 tahun tetap sweet sampai mati. Alhamdulillah, tahniah 14 diucapkan. tahun. Okey, doktor, bila kita nak cakap tentang GPS ini perlu ada pemandu dan juga individu yang dipandu, sebab kadang-kadang dalam hubungan rumah tangga ni tak boleh ada seorang je yang memandu tanpa dibawa. Tetapi dalam konteks GPS ke hati pasangan ini, siapa sebenarnya yang harus memainkan peranan? Adakah memang suami sahaja ataupun sebenarnya suami isteri harus bekerjasama dalam memastikan destinasi yang ingin dituju menggunakan GPS ini sampai dengan selamat sampai bila-bila? Okey, menarik pertanyaan tu. Tapi sebelum tu saya nak ucapkan syabaslah kepada Nelidia dan juga Hafiz kan. Sebab saya nampak satu pasangan yang hebat. Ya, sebenarnya dulu ramai orang cari GPS ke hati Nelidia ni. Tapi Hafiz yang jumpa. Amboi, doktor. Okey, baik. Bila kita tengok tentang apa ni, bagaimana kita nak sampai ke hati, memanglah sebagai ketua keluarga, sebagai ketua keluarga, suami kena mainkan peranan supaya dalam kita memandu, kita kena berasaskan kepada agama. Itu tak boleh nak lari. Dan saya suka apabila Nelidia kata suaminya tiap malam dengar ceramah. Sebab ini penting. Ini sangat penting. Sebab apabila kita sentiasa mendengar nasihat, maka hati akan menjadi lembut. Bila kita sentiasa mendengar nasihat, maka kita akan membuat sesuatu berdasarkan panduan yang betul. Jadi oleh sebab itu, kepada para suami di luar sana, bila kita nak menjadi orang yang menjadi pemandu kepada GPS, kita kena jadi orang yang ada ilmu. Kalau kita tidak ada ilmu, itu sebabnya kita mudah melenting, kita mudah marah, kita mudah membuat keputusan-keputusan yang salah dan juga mungkin terlafaz cerai dengan mudah. Sebab apa jadi begitu? Sebab kita tidak ada ilmu. Ilmu sebenarnya akan memperkasakan diri kita dan boleh menghidupkan kalbu kita dan menjadikan kita orang yang menjadi pemandu. Tetapi kita juga perlu penasihat. Jadi isteri adalah merupakan orang yang sentiasa melihat. Kadang-kadang kita bawa kereta laju sangat. Kadang-kadang kita tak pandang kiri kanan. Kadang-kadang kita lupa tengok belakang. Jadi bila ada isteri, jadi isterilah yang menasihati itu tadi. Dan insya-Allah dengan dua-dua orang memainkan peranan, maka kita akan sampai ke destinasi dengan selamat, dengan bahagia, insya-Allah. Dalam kepala saya ada lagu. Silakan. Menuju ke destinasi. Lagu siapa tu? Lagu siapa tu? Tambah. Saya tak pasti. Penerbit, tolong. Tanda Hayat. Okey, itu antara salah satu. Boleh juga kan lagu-lagu ni kita jadikan sebagai semangat untuk kita jadi lebih baik juga kan. Tadi ada 100%. Lepas tu ada daripada Uji Rashid. Daniel Amir. Itu lagu doktor tu. Ya. Saya percaya ramai lagi yang orang kata GPS-nya sekali dengan lagu. Kita naik kereta, kita mesti buka lagu. Kadang-kadang ada orang dia naik kereta dekat lagu. Ada orang dia memang suka berfikir dalam kereta. Penerbit saya tengah nyanyi sekarang ni menuju ke destinasi. Lagu-lagu ni penting sebenarnya. Lagu-lagu ni penting. Sebab apa? Bila kita dalam keadaan gembira, mainkanlah lagu-lagu yang boleh menjadikan kenangan indah kepada kehidupan kita. Kalau kita dalam keadaan bergaduh, dengar lagu tu, sedih pula, teringat balik. Dapat memudahkan kita merapatkan balik hubungan itu. Okey, ini tips ni. Awak ada lagu tema awak? Saya kena cari nantilah. Lupa dah. Lama sangat, 5 tahun dah. Kadang-kadang ada setengah orang, dia ada lagu-lagu tema dia, tapi mungkin kita nak keep it private lah. Macam Nelly dan Hafiz ada juga, tapi mereka nak simpan untuk menjadi eksklusif kepada mereka dua. Kita je tahu. YT macam tu? Yang tahu je tahu. Saya tahu je tahu. Okey, Nelly dan juga Hafiz, dalam usia perkahwinan yang masih lagi baru, pasti ada macam-macam perancangan. Dalam kita membuat perancangan ni, mesti ada destinasinya, kita ada juga perancangan-perancangannya, tapi mesti ada plan A dan juga plan B-nya. Bagaimana anda berdua bersama-sama berbincang untuk memastikan GPS ini sampai ke arah yang ingin dituju satu hari nanti? Okey, sebenarnya Nelly dengan Hafiz, kita memanglah setiap perkahwinan tu mengimpikan sehidup semati kan. Jadi kadang-kadang kita ni suka sangat plan. Itu nak ini nak apa semua, tapi kadang-kadang benda tu tak jadi apa yang kita harapkan. Apa yang Nelly dengan Hafiz selalu cuba praktikkan dalam hidup, sentiasa berfikir apa yang kita nak tu bila tak dapat ataupun tak sampai apa yang kita plan tu, percayalah bahawa itu adalah kehendak Allah. Bila kita percaya itu apa yang kita nak dengan apa yang Allah dah plan untuk kita tu tak sama, maknanya Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. So benda itu membuatkan kita lagi humble, lagi kita ingat okey,
mungkin bukan kehendak kita tapi kehendak Allah, which is lagi kita patut bersyukur sebab benda tu Allah dah plankan untuk kita yang terbaik untuk kita. Masya-Allah. So benda tu yang sebenarnya buatkan kita lagi kiranya sabar, lagi menerima, lagi redha, sebab benda tu penting dalam rumah tangga. Sebab kadang-kadang kita ni lupa terlepas pandang yang sebenarnya ada pasangan tu adalah rezeki juga, anugerah dari Allah. So kalau kita jaga pasangan kita, jaga amanah kita dengan betul, insya-Allah Allah akan, kita bersyukur Allah akan bagi lebih kan. Daripada segi apa tu kita tak tahu lagi, tapi just bersederhana dan terima apa yang dah ditetapkan macam tu. Fatin, kalau dalam apps tu orang kata reroute. Kan, betul tak? Kadang-kadang ada reroute kan, walaupun kita dah plan kita punya point A ke point B, tapi ada tiba-tiba ada apa-apa terjadi, dia boleh reroute. Kalau awak teruskan perjalanan? Saya dah hari tu dah reroute, dia terkendala terus. Tak jumpa lagi GPS dia. InsyaAllah saya kena cari GPS ni secepat mungkin. Okey, baik. Hafiz, saya nak tanyakan kepada Hafiz. Tadi Hafiz ada kongsikan juga kan, kita dalam pasangan ni bukan suami sahaja yang orang kata dipandu, isteri juga perlu memainkan peranan dalam mengingatkan ataupun menjadi orang kata support system yang baguslah. Tapi ada di luar mungkin dalam masyarakat kita kadang-kadang ada orang kata personaliti suami itu sendiri yang lebih orang kata memberi kepada isteri membuat keputusan, menjadi pemandu kepada GPS ini. Mungkin ada kata-kata untuk Hafiz sendiri. I think to be honest, to me pemandu tu suami kena bertanggungjawablah, tu tanggungjawab suami. But wanita ni, isteri dia membantu. So kalau kita biarkan isteri yang memandu dan suami hanyalah duduk, dan dia tak tunaikan tanggungjawab sebagai suami lah. Benda tu sebagai suami ni, tanggungjawab suami adalah amanah. Pemandu yang betul. Amanah kita sebagai suami untuk membimbing isteri. So itu pentinglah. I think dalam rumah tangga suami harus ambil tanggungjawab tu sebagai pemandu untuk membimbing isteri ke arah yang betul lah. Betul. InsyaAllah. Saya dah dapat banyak talian hayat yang diberikan melalui telefon dan juga di telinga. Apa antaranya? Tajuk lagunya Destinasi Cinta. Sesuai dengan topik kita hari ini, GPS ke hati pasangan, destinasi cinta yang ingin sama-sama dituju. Saya kira setiap dalam kalangan anda penonton dan juga pasangan ini yang mendirikan rumah tangga pasti mengharapkan perkahwinan yang dibina itu kalau boleh sekali je, dan biarlah berkekalan bahagia sampai ke akhir hayat. Dan doktor, di penghujung perbincangan kita ini, kalau ada sesuatu yang sama-sama dapat kita manfaatkan bagi mereka yang merancang untuk mendirikan rumah tangga dan juga bagi pasangan ini untuk sama-sama meneruskan GPS cinta mereka sehingga ke akhir hayat dan nafas terakhir nanti. Okey, kita satu perkara lah di hujung ni saya nak pesan. Kan kita selalu kata dari mata turun ke hati. Okey. Maknanya tadi kalau kita nak sampai ke hati, kita kena betulkan apa yang orang nampak kita di mata, kan? Begitu juga kalau kita tengok apa yang nampak. Yang nampak pertamanya sekali penampilan. Jadi oleh sebab itu kalau penampilan kita awal ketika kita memikat tu nampak cantik, nampak bergaya, nampak handsome, kekalkan penampilan itu sampai ke tua. Jangan dah jadi bini orang, jadi isteri orang, jadi suami orang, jadi selekeh. Nanti melencong pula dia punya GPS tu nanti. Bahaya itu satu, ni. kan? Yang kedua adalah watak, iaitu yang kita nampak watak orang, tingkah laku orang, perbuatan orang. Jadi oleh sebab itu sentiasa bertingkah laku, jaga watak, jaga perbuatan supaya tidak menjadikan selepas itu orang sakit hati, pasangan sakit hati, meluat dan sebagainya. Yang ketiga, orang akan nampak dan dengar percakapan, jaga lisan, jaga komunikasi, jaga kata-kata. Kan nak melenting apa sekalipun, jaga kata-kata supaya nak lontarkan itu kata-kata kita itu biar kata-kata yang bertunjangkan kepada iman dan takwa. Jadi insya-Allah dengan cara macam tu maka kita akan dapat panjangkan jodoh kita akan sampai ke destinasi kita. Dan yang keempat, jaga tanggungjawab, sabar dalam perjalanan. Insya-Allah saya doakan kepada semua supaya kita jadi dapat mendirikan mahligai rumah tangga yang bahagia sampai ke akhir hayat, insya-Allah. Insya-Allah, amin. Kita seronok dengan perkongsian daripada Dr. Nelly dan juga Hafiz. Terima kasih banyak tips dan juga benda baru jugalah kita belajar kan dalam rumah tangga ini. Bukan hanya seorang tapi kerjasama itu penting. Baik penonton, kita harapkan banyak manfaat yang kita dapat daripada perbincangan ini. Kita nak berehat seketika, sekembali kita ada sesuatu nak dikongsikan. Betul. Saya nak cakap juga. Apa nak cakap? Ada orang dia dah jumpa GPS dia, ada orang dia masih mencari. Jadi kita doakan semoga anda semua penonton jumpalah GPS yang sebenar. Aminkan ramai-ramai. Amin. Okey, kita nak berehat seketika. Selepas ini kita nak tengok Fatin bersama dengan chef untuk membuat battle cake. Ya, jangan ke mana. Kita jumpa selepas ini.